Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita dalam sesi perkongsian saya pada kali ini mengenai independent sample t-test. Independent sample t-test. Okey. Ujian T bebaslah atau bahasa Melayunya ataupun ada nama lain yang sepadan dengannya. Okey. Ujian ni kita perlukan bila untuk pasti atau mengkaji perbezaan, adakah terdapat perbezaan mean untuk satu konstruk tu, untuk satu variable tu mengikut dua kumpulan. Kita nak cari perbezaan dalam satu kumpulan tak boleh, sebab ada satu kumpulan je. Jadi kita nak cari perbezaan mean tu dalam dua kumpulan. Tiga kumpulan tak boleh. Tiga kumpulan kita guna ANOVA. Okay. Untuk parametric test, tiga kumpulan dan ke atas kita guna ANOVA, tapi dua kumpulan kita guna independent sample test. Okey, sebagai contoh saya share screen di sini. Saya ada instrumen ni. Instrumen ni mengkaji demografi, dia dah kira jantina lelaki dan perempuan, dan juga dia telah mengukur tahap kemahiran kebolehpasaran ataupun employability skills Yang ni mengikut model ataupun framework yang diperkenalkan oleh SCANS daripada Amerika Syarikat dia sekitar 1982 saya kira kalau tak salah saya. So ada 7 konstruk di sini, 7 elemen dan satu-satunya ada item-item lah. Jadi saya telah compute semua tu. Saya dah compute Cara compute-nya saya tunjukkan sekejap lagi. Just asas je lah asasnya kemahiran kebolehpasaran ni. Saya compute dalam satu nama dan satu mean, dan kita nak tengok adakah terdapat perbezaan mengikut jantina lelaki atau perempuan. Jadi kita boleh tahulah tahap mean tu, kemahiran kebolehpasaran tu, employability skills itu ada perbezaan tak untuk lelaki dan perempuan. Mana satu yang lebih tinggi? Mengikut kajian ni lah bagi contoh kajian lain ikut kajian lain lah Jadi ini data set saya dah kira, dah ada. So yang pertama sih jantina tengok sini. Dalam variable view, kita dah ada jantina, lelaki dan perempuan. Yes, lelaki dan perempuan. Dan untuk kemahiran employability tu kita dah ada sini. Mean kemahiran tadi yang ni saya dah kumpulkan lah. Katalah saya belum kumpul. Saya nak mean kan dia, nak compute dia kan. Saya pergi compute, transform, compute. Setelah ni tak ada. Kita nak cari keseluruhan kemahiran. Kemahiran apa? Employability. Jadi kita kena masuklah semua kat sini. Jadi kat sini kita pilih numeric expression dia, kita pergi ke function. Kita pergi pada mean, cari mean kat sini. Mean. Dan kita klik lah daripada mula nombor tadi. Daripada E1 sampailah kepada E berapa ni? Banyak ni. Saya rasa dalam 40 something. Yes, 40. 40 Tengok sini ada 40. So kita masukkanlah pada E1, E2, E1, E2, E3, E4, sampai ke apa? Sampai berapa? Sampai 40 tadi kan. Lepas tu kita kira dia. Bila kita kira, dia akan compute dan sekejap, saya nak tunjukkan ni output data ni. Okey, kita nampak tadi ini adalah kolom untuk kumpulan yang saya telah baru cipta tadi. Dia akan kumpulkan semua dalam satu kumpulan keseluruhan kemahiran employability ni. Kalau tengok data view dia kat sini, untuk paparan data dia, ni nampak dia buat satu baru. Jadi ini semualah, tapi tadi yang saya buat sampai E5, E6 je kan. Patutnya buat sampai E40 lah. Proses dia sama yang tadi transform, compute, mean. Kirakan dulu sampai habis semua ni. Lepas tu tekan OK. So dapatlah kolom tu. Macam saya dah siap awal-awal tadi. Saya dah buat, dia akan compute dalam yang ni. Mean, kemahiran sini. Ni saya punya data. Okey. Untuk buat analisis independent sample t-test, iaitu membandingkan mean untuk dua kumpulan berbeza, kita pergi analyze dan go to the compare mean sebab kita nak membandingkan mean mean. Kita pergi go pada independent sample t-test.
So kat sini kita carilah mean kita. Kalau yang terakhir tadi kita buat keseluruhan ni kan. Kita masuk tu lah. Nampak kita besarkan lagi. Tu. Kita pergi kepada tadi sekarang yang saya dah buat lah kemahiran. Dan kat sini saya sepatutnya kosong. Kita boleh jantina lah. Jantina. Lelaki dan perempuan kan. Pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Tu kita pergilah. Kita namakan dia 1 dengan 2. Ikut kumpulan lah. Kalau nak letak nama tak boleh. Dia kena letak nombor 1 dulu. Okey. Kemudian kita pergi pada option. Kita tengok ni 95%, 95%. Ini exit classes. Step ni tak apa. Kita tak ada apa-apa. Dan kita klik OK. Kita tengok apa jadi. Okey. Dia akan keluar. Saya pergi ke sini. Okey. Dia akan keluar pergi sini. T-test jadual dia. T-test ni. Di sini dia beritahu lah kita punya lelaki berapa orang, 66 responden, perempuan 132 orang. Jumlah 198 Kita mean dia untuk kumpulan lelaki, mean untuk kumpulan perempuan. Mean apa? Mean kemahiran tadi Ini standard deviation dia. Okey, ni kita tahulah dia punya ni kita panggil deskriptif lah Dan kita pergi ke bawah ni. Ni yang penting ni. Ni adalah table ataupun jadual untuk T jadual untuk T. Kat sini kita tengok ini, pertama kita tengok living test kat sini. Living test ni dia mengukur ataupun memberikan interpretasi untuk adakah sampel yang kita guna tu, data yang kita guna tu, dia mempunyai kumpulan yang sama variant atau tidak. Jadi sepatutnya ataupun seboleh-bolehnya kita kena sama variant lah kan. Kita nak compare apple to apple. Kita tak boleh apple to durian. Tak sama. Walaupun dia buah dalam satu keluarga besar yang ke atas, tapi dari segi penjenisan, pengkelasan dia berbeza. Jadi kita nak tengoklah sama ada dua-dua variant ni sama atau tidak. Kalau dia sama, it's the best lah. Kita nak cari itulah. Kalau tak sama lah kan. Jadi kita ada option lah kalau tak sama. Jadi kalau tengok di sini, equal variance, dia punya p-value dia 0.14. Maksudnya dia lebih besar daripada, saya besarkan ini. Ini bahagian ni saya besarkan di sini. So kalau lebih daripada 0.05, that means dia ada equal variance. So equal variance kita boleh ambil nilai T ni lah. T dengan p-value ini. So T dia kat sini, kita tulis D, ni dia punya DF sama dengan berapa? Ada sama dengan berapa, P dia sama dengan berapa? Kalau kat sini kita isilah. Kita isi kita punya T, DF kita berapa? Kita padam dulu. Okay, T, ni jawapan ni lah patutnya. T, kalau tengok di sini kan dia 0.14 kan, maksud dia lebih 0.05. So okey lah kita ambil ni. Kalau dia kurang daripada 0.05, kita ambil yang kedua ni. Yang bawah ni. Ambil yang di bawah. Okey. So kalau dalam kes ni dia lebih daripada 0.05, jadi dia equal variance. Variance dia sama lah untuk dua kumpulan lelaki dan perempuan. Walaupun bilangan dia tak sama kat sini kan. So kat sini T untuk analisis ni. Okey, kat sini kita letak T dia DF dia berapa? 196. Sama dengan 1.379 kan? 1.379. Dan untuk P dia kat sini 0.17. Jadi maksud dia kat sini apa? Sebab P lebih besar daripada 0.05. So adalah tidak signifikan. Nampak? Tidak signifikan. Jadi adakah terdapat perbezaan antara perbezaan mean kemahiran antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan? Kan? Pelajar lelaki dan pelajar perempuan, adakah terdapat perbezaan mean kemahiran? Tidak. Tak ada perbezaan antara lelaki dan perempuan. So sebab apa? Sebab tak signifikan. 0.05 kan? Jadi tak signifikan, maka kesimpulan kita tulis tiada perbezaan.
Min. Perbezaan min. Antara lelaki dan perempuan lah. Ya, antara lelaki dan perempuan. Sebab apa? Sebab tak signifikan. Kan? Itu jabatan lah untuk ni. Contoh kalau saya ada contoh lain saya nak cari untuk okey. Pergi balik pada data tadi. Katalah saya nak analyze untuk nombor lain, untuk variable lain. Saya nak compare. Compare means analyze. Compare means bukan, salah. Analyze, compare means, flat sample test. Bukan flat sample. Analyze, compare means, independent sample test. Katalah saya nak analisis perkara lain. Katalah kita nak cari motivasi kan. Ini sama, kita cari. Kita nak cari yang lain. Saya bagi contoh satu yang lain. Letak dua-dua sekali. Boleh juga buat dua-dua sekali. Takkan kena dua kali lah. Nampak ni. Untuk motivasi. Yes, ni contoh yang saya nak cari. So, contoh ni, kalau tengok kat sini kan. Contoh ni, tengok Levitas kat sini. Kita tengok p-value dia lebih pada 0.5 kan. Lebih pada 0.05. So, dia equal variance lah. Kita beritahu dua-dua kumpulan lelaki dan perempuan ni ada equal variance. Untuk apa? Untuk yang tadi, mean motivasi tadi. Tadi kemahiran kan untuk motivasi. Dan kita pergi dah tahu dia equal variance, kita ambil yang atas ni lah. Yang atas ni, T, kita nak tulis T. Dalam kurungan dia 196, itu dia punya degree of freedom 2.2474. P value, P sama dengan 0.14. So 0.14 ni maksud dia apa? P ni lebih kecil daripada 0.05. So kesimpulan dia adalah signifikan lah. Signifikan dalam bahasa mudahnya terdapat perbezaan mean motivasi kan, motivasi antara pelajar lelaki dan perempuan. Macam tu. So kalau awak jumpa signifikan, terdapat perbezaan. Kalau tidak signifikan, tidak terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan. Kalau kumpulan yang awak ukur ni program, dua program berbeza. Jadi ikutlah program berbeza. Tapi dalam kes ni adalah lelaki dan perempuan. Okay. So kalau saya boleh stop share kejap. Saya tunjuk dalam ni. Okay. So jadual yang kita perlu buat tadi adalah jadual untuk analisis independent sample test. Buat jadual lah. Jadual. So sini tadi mana? Okay. Contoh yang ni kita guna motivasi tadi. Kita equal untuk living test, kita tak berapa nak record boleh, tak record pun tak apa. Nak lapor boleh, tak lapor pun tak apa. Tapi kita bagi tahulah dia equal variance. Dan untuk T tadi kita letaklah T berapa, BF berapa, P dia berapa. Kan? P dia kan. So dia punya interpretation. So ini jadual lah, dia punya table lah. Table 1. T-analysis. T-test analysis. Juga sini tadi kita dapat dia 2.474, 2.474, 196, 0.014. Kan? Ya, interpretation ni adalah signifikan. Okay. So kesimpulan dia nanti terdapat perbezaan.
Dan min. Min apa? Min motivasi. Antara pelajar lelaki dan perempuan. Di mana lelaki, dia punya min berapa? Kita dapat tahu kat sini kan tadi. Sekejap, saya tengok baik jadual ni. Min pelajar lelaki tadi 4.3. 4.3. So, min dia. Min. Kalau perempuan tadi, min dia 4.1. So, ini antara dua nombor ni, perbezaannya adalah signifikan. Nak bagi tahu tu je lah. Di mana lelaki lebih tinggi kan. Min dia lebih tinggi berbanding perempuan lebih rendah. So, itu interpretasi lah. Kita tahu terdapat perbezaan, kita beritahu yang mana tinggi, yang mana rendah. Sebab apa? Sebab dah dapat daripada tadi kan. Dia punya dapatan tadi. Okey. Jelas kan? Okey. Saya rasa itu saja untuk daripada saya untuk perkongsian mengenai t-test ni. T-test ada 3. Yang ni adalah yang kedua lah, kita panggil yang kedua, independent sample t-test. Okey, terima kasih saya ucapkan dan selamat menjalankan kajian.